Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Waktu sekarang untuk program Dalam Radar edisi 13 Oktober 2014 bersama-sama dengan saya Syuhada Armawan dan saya Ehsan Yahya. Hari ini kita akan bercakap mengenai pasca belanjawan 2015. Kalau kita lihat yang belanjawan 2015 bertemakan ekonomi keperluan rakyat, dan belanjawan 2015 menggariskan 7 strategi utama, iaitu memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan tadbir urus fiskal, mengupaya modal insan dan keusahawanan, memperkasa agenda Bumiputera, memartabatkan peranan wanita, membangunkan program transformasi belia negara dan mensejahtera rakyat. Hari ini kita akan memberi fokus kepada 3 aspek utama, termasuk kesihatan, rumah mampu milik dan juga menangani kos sara hidup. Bersama-sama di studio ketika ini adalah Yang di-Pertua Gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumiputera Anak Selangor GIBS, Dr. Muhammad Arif Muhammad Hashim, yang juga merupakan pakar patologi di HKL. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 10 Oktober lalu kita telah memperlihatkan berkaitan dengan belanjawan 2015 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menggariskan 7 elemen utama dari sudut pentadbiran fiskal, modal insan, Bumiputera, keusahawanan wanita, program transformasi belia dan juga kesejahteraan rakyat sendiri. Dan kita nak tahu dari awalnya perbualan kita untuk program Dalam Radar pada waktu ini, secara keseluruhannya bagaimana doktor dan juga GIBS sendiri melihat pembentangan belanjawan 2015 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Silakan doktor. Terima kasih Syuhada dan Ihsan. Pada umumnya Gabungan Ikhtisas Bumiputera Anak Selangor mendapati bahawa daripada aspek pemilikan rumah dan juga daripada aspek memudah carakan, selain daripada aspek memberi kemudahan-kemudahan bagi perumahan, kita dapati bajet pada yang telah dibentangkan bagi 2015 ini amat-amat prihatin terhadap keperluan rakyat. Dan juga saya mengucapkan syabas kepada YB Perdana Menteri kita kerana segala benda yang telah diutarakan di dalam akhbar yang kita build up beberapa minggu sebelum bajet, setengah-setengah aspek itu telah diambil kira oleh YB Perdana Menteri dan telah dimasukkan ke dalam bajet yang telah dibentangkan pada 10 hari bulan lepas. Dan pada 8 Oktober menerusi satu kenyataan ataupun satu artikel yang dibuat doktor yang mahu memperkasakan rumah mampu milik. Menerusi belanjawan 2015, adakah apa yang ditulis oleh doktor menerusi sebuah akhbar ini tercapai ataupun menepati sasaran yang diharapkan oleh doktor sendiri? Terima kasih Hasan. Pada umumnya apa yang kita nyatakan dalam akhbar yang kami tulis itu sebahagian besarnya adalah dicapai. Antaranya kita telah masukkan beberapa aspek. Yang pertama ialah kita menekankan perlunya lebih banyak rumah mampu milik dibina secara berperingkat-peringkat di Malaysia, kerana kita pasti hampir 2 juta lebih mereka-mereka yang beli rumah itu masih tidak punya rumah. Kita tidak mengatakan mesti buat serentak, tidak peringkat. Nombor 2 ialah kita ada menyatakan bahawa kawalan-kawalan daripada harga rumah dan barang-barang dalam rumah itu juga mesti diambil ambil kira, dan ada tata cara kita untuk memantau agar memastikan rumah itu mampu milik, maka bahan-bahan asal itu juga mesti dikawal Dan nombor 3 ialah kita ada menyatakan bahawa persekitaran daripada perumahan itu juga diambil kira, bukan hanya rumah itu cantik tapi persekitaran tidak cantik kerana rumah dan persekitaran adalah asas untuk membangunkan ummah dan juga membangunkan masyarakat dan setiap unit keluarga Dan nombor 4, kita telah nyatakan dalam penulisan saya itu, iaitu perlunya satu mekanisme agar ada pemantauan daripada kawalan harga rumah ini supaya jika kita menyatakan rumah-rumah itu mampu milik dan ada tata cara untuk membantu mereka-mereka untuk membiayai rumah itu tersebut ataupun cara-cara untuk mengurangkan beban mereka, itu ada mekanisme itu. So pada umumnya perkara yang saya nyatakan itu telah pun dimaklumkan, dinyatakan pada bajet pada 10 hari bulan lepas, alhamdulillah. Baik, dan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang mana dalam promosi pemilikan rumah dalam kalangan golongan berpendapatan rendah dan pertengahan serta menambah baik kualiti kehidupan rakyat itu sememangnya ada serba sedikit membuat
membuat rakyat kita tersenyum. Dan satu lagi yang dibawakan menerusi Belanjawan 2015 iaitu skim perumahan belia yang tentunya akan memberi kebaikan kepada pasangan muda yang ingin memiliki rumah, terutama sekali yang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Dan doktor sendiri melihat dengan inisiatif kerajaan menerusi pembinaan rumah mampu milik dan juga pengumuman pewujudan skim perumahan belia ni sebagai usaha untuk menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan belia di negara ini, doktor? Ya, betul ya. Betul. Memang dalam cadangan bajet yang lepas ya, mencadangkan pada tahun-tahun hadapan ya, sebanyak 20,000 rumah ya. Skim perumahan belia ataupun youth housing scheme ini dicadang dibangunkan bagi mereka-mereka berumur di antara 25 ke 40 tahun dan harga maksimal lebih kurang RM500,000 ya. So ini merupakan satu cadangan yang amat baik dan harap ia diteruskan ya. Bagaimanapun kita juga ada berpandangan bahawa harga yang akan dicadangkan itu mestilah ya patut ya. Sebagai contohnya kita mesti mikirkan bahawa jika kita set harganya katakanlah di antara 4 kata RM5,000 ya, dan mereka itu perlu bayar selama 35 tahun, kita berpati bahawa dan pendapatan mereka itu adalah RM10,000 sebulan ya, hampir 30% daripada pendapatan mereka itu akan digunakan ya untuk membayar perumahan ya. Dan ini mungkin ada mekanisme lain bahawa ada graded ya payment, di mana peringkat awal mereka bekerja bayarannya bukanlah sebanyak itu, tapi apabila mereka meningkat umur dan sebagainya, pendapatan lebih, dan mereka ini akan terus bayar pada kadar yang lebih tinggi kerana itu berkemampuan ya. Kerana untuk mengambil jika mereka bayar pada walaupun tahun pertama dan kedua ada peruntukan RM200 ya, dia akan dibantu kerajaan, tapi pada anggaran hitungan kami ya, jika rumah yang bracket yang harganya 400-500 ribu, jika mereka nak beli rumah macam itu, so maka dia akan mengambil sebahagian besar daripada pendapatan bulanan mereka ya. So mekanisme daripada graded payment itu ya perlulah diambil kira ya dalam pelaksanaan daripada youth housing scheme ini. Tapi ada juga yang bersuara doktor menerusi apa yang diumumkan dalam skim perumahan belia, mengapa hanya 20,000 unit sahaja yang dibina untuk golongan belia ini? Adakah itu mencukupi atau itu yang perlu diletakkan kuantiti tersebut dalam projek perintisnya? Ya, saya rasa ini hanya permulaan sebab ini benda-benda yang baru dilaksanakan ya. Dan 20,000 rumah ini ya untuk mereka-mereka yang the Y group ini ya, harga berumur 25 ke 40, saya risau ya dengan pastinya mereka akan mengambil harga-harga rumah yang bukan 200,000, 100,000 sebab mungkin mereka memikirkan long term ya, mereka akan harga lebih tinggi. Saya rasa takers ya, orang yang akan mengambil projek ini besok, saya risau ya tidaklah seberamai mana, maka eloklah dimulakan dengan jumlah yang kecil. Bagaimanapun youth housing scheme ini bukan skim, ada banyak lagi skim-skim yang dicadangkan oleh kerajaan ya dalam bajet 2015 ya. Dan saya rasa jika mereka tidak ambil di sini, mereka ambil di bahagian-bahagian lain, kerana sepati mereka juga mungkin layak juga untuk mengambil skim-skim lain ya yang telah dimaklumkan pada bajet 2010 pada 10 hari bulan lepas. Dan seperti yang doktor sebut tadi, menerusi skim kita ada 80,000 unit rumah prima dibina dengan peruntukan sebanyak 1.3 bilion ringgit, juga membina 12,000 unit rumah mesra rakyat dan 5,000 unit rumah idaman rakyat, dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB akan membina 20,000 lagi unit rumah aspirasi rakyat di atas tanah persendirian. Jadi kalau kita melihat, kita imbas sedikit menerusi Belanjawan 2014, ada juga disebut mengenai pembinaan rumah mampu milik ini. Dan setakat ini pada pandangan doktor, melihat bagaimana cara dan struktur kaedah yang digunakan supaya ia memenuhi aspirasi rakyat, adakah ia betul-betul melalui jalan yang betul ataupun ia ada sedikit kegusaran ataupun sedikit masalah timbul mengenai perumahan ini? Terima kasih Ihsan ya. Ya, ini dibentangkan di dalam kesejahteraan masyarakat ya, di mana jumlah-jumlah yang Ihsan maklumkan tadi, saya hitung berjumlah lebih kurang 143,000 rumah ya akan dibinakan oleh agensi dan juga syarikat perumahan yang nyatakan tadi. Ini bermakna secara tidak langsung ya, jika kita kalikan 5 ya, hampir 1 juta ya keluarga ya akan mendapat manfaat itu ya. So soalannya ialah adakah ini
cara yang yang laksanakan yang terbaik. Tapi untuk makluman, syarikat perumahan negara Berhad telah pun memang mereka memberi pengalaman di dalam membina rumah dan dan mereka telah pun ada, kita boleh bagi kredit pada mereka walaupun rumah mesra rakyat, rumah idaman rakyat dan spasi rakyat ini mungkin adalah target grup yang berbeza kerana kos-kos mereka yang berbeza kos-kos yang berlainan. Bagaimanapun yang amat penting ialah yang saya tekankan tadi ialah kita boleh membina rumah tapi adakah rumah-rumah tersebut bukan hanya mampu milik tapi persekitaran dia dan juga benda-benda yang untuk menyampaikan mereka ke rumah-rumah tersebut adalah yang terbaik dan memberi manfaat agar bukan mereka hanya terkongkong dalam rumah tersebut tapi persekitaran yang baik dengan pembangunan rumah yang baik, maka mereka ini akan menjadi satu masyarakat yang produktif. Secara umumnya 143,000 rumah anggaran yang saya hitung yang jumlah biji rumah yang cara bina itu adalah jumlah amat tinggi dan jika berjaya hampir 1 juta rakyat akan mendapat manfaat dan saya rasa ini adalah sesuatu benda perkara yang patut kita hargai kerajaan sedia ada kerana mencadangkan satu yang begitu besar dalam satu masa yang singkat. Baik, 0326927939 anda boleh hubungi kami sekarang. Kita bersama-sama Yang di-Pertua Gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumiputera Anak Selangor, Dr. Haji Muhammad Arif Muhammad Hashim yang juga merupakan pakar perunding kanan patologi dan Ketua Jabatan Patologi Hospital Kuala Lumpur di studio ketika ini. Doktor, kalau kita melihat kepada Pusat Maklumat Harta Tanah ataupun NEPIK, hanya 31.7 rumah mampu milik berharga 250,000 dan ke bawah dibina dan isi rumah memerlukan 2.3 juta unit rumah. Selain itu, harga rumah juga mahal yang mana sejak 2011 harganya meningkat 9.9% hingga 12.3% setiap tahun. Adakah dengan langkah mekanisme lain yang dibuat oleh kerajaan, contohnya tidak mengenakan GST di atas keperluan ataupun barang-barang tertentu dan juga transformasikan kemudahan infrastruktur lain seperti pengangkutan awam, contohnya memberi sedikit senyuman ataupun memberi sedikit impak yang baik terhadap pemilikan rumah mampu milik ini? Ya, betul Ihsan. Betul rumah adalah rumah bagaimanapun perkara yang bersekitar di rumah itu juga perlu diambil kira seperti yang dalam yang saya pernah tulis di dalam akhbar itu, saya telah menekankan perlunya perkara-perkara yang menyokong persekitaran itu diambil kira Di antaranya ialah bagaimana environment perumahan itu perlu dijaga dengan baik, di-maintain dengan baik, disenggara dengan baik selain daripada laluan masuk dan keluar masuk dan juga ameniti sosial juga perlu kita ambil kira agar rumah dan juga persekitarannya adalah yang terbaik Dengan itu apa yang kita cadang wujudkan ini adalah yang terbaik untuk masyarakat Jika tidak, kita boleh hanya membuat rumah rumah begitu banyak tapi faedahnya ialah dia akan terus menghasilkan rumah-rumah yang sempit, rumah yang padat, menyebabkan gejala sosial yang tinggi dan akhirnya apa yang diharapkan rumah adalah asas untuk pembangunan rumah itu merupakan rumah adalah permulaan daripada kehancuran satu rumah Itulah yang ingin saya nyatakan. Baik. Dan kalau kita lihat Doktor, berkaitan dengan ada juga skim rent to own yang juga diperkenalkan ataupun yang mana juga lanjutan berkaitan dengan skim tersebut untuk memudahkan lagilah masyarakat di Malaysia memiliki rumah. Dan dari segi pinjaman dan juga loan rumah tersebut, adakah disebut juga ataupun ditekankan menerusi skim-skim perumahan yang dibawa masuk menerusi Belanjawan 2015 ini, Doktor? Ya, betul. Ada beberapa mekanisme yang telah dimaklumkan di antaranya ialah rent to own seperti juga kita sewa kereta, akhirnya kita miliki kereta itu dan ini merupakan mekanisme yang baik untuk membantu mereka mampu memiliki rumah. Selain itu juga kerajaan untuk membuat patching loan sebanyak pertama 10% daripada pinjaman akan dibayari, dijamin oleh kerajaan dan sebagainya Ini merupakan mekanisme yang baik Tapi saya ingin tekankan balik Syu pada akhir perbincangan kita ni
adakah dengan kita rumah-rumah yang mereka ingin pohonkan itu adalah harga-harga dalam harga yang bracket yang sesuai dan sesuai dengan pendapatan mereka pada umur itu, dan dia tidak menyebabkan kesusahan kepada mereka pada hari-hari berikutnya, ya. Kerananya lazimnya kita akan mendapatkan rumah yang terbaik, dan jika harga tidak dikawal dengan baik, maka harga pembelian adalah tinggi, dan apa juga skim mekanisme pembiayaan yang kita buat sebagainya itu mereka ambil atas sebab sesuatu, dan ini mungkin cara secara tak langsung pada masa depan akan membebankan mereka bukan setahun 2 tahun tapi hampir 35 tahun ke hadapan. Yang inilah yang kita perlu pertimbangkan, ya, di dalam kita memberikan mekanisme pinjaman dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi yang kita lihat bila adanya pembangunan rumah mampu milik ini, sebelum ni kita mendengar juga, ya, ada yang mengatakan sektor swasta, pemaju swasta yang kurang membangunkan rumah mampu milik dan hanya dibangunkan ataupun diusahakan oleh pihak kerajaan semata-mata. Dan selepas ini bila dah ada pengumuman seperti itu dalam Belanjawan 2015, rakyat pasti tertumpu kepada apa yang disebut iaitu skim perumahan mampu milik, ada Prima dan juga ada juga skim untuk belia. Dan adakah ini melihat dari segi kualitinya, Doktor, mampu dijamin sebaik mungkin, sama juga seperti mana yang dibina, seperti harga yang tinggi juga dalam oleh pemaju swasta, Doktor? Ya, swasta dan kerajaan kadang-kadang mereka bukannya harganya berbeza, ya, kerana mungkin kualiti rumah yang kita fikirkan berbeza, ya. Tapi mungkin pada masa sama juga swasta dengan syarikat yang ada backing kepada kerajaan ini, mereka tidak melihat pada profit margin yang tinggi dan sebagainya. So tidak bermakna bahawa harga yang mahal maka kualitinya adalah baik. Itu tidak, ya. Bagaimanapun kita mengambil kira, ya, bahawa di dalam cadangan di dalam rumah mampu milik dan sebagainya, kita lihat bahawa peranan-peranan daripada swasta, ya, di dalam membantu perkara-perkara ini, ya, perlu sesuailah kita tekankan lebih banyak, walaupun peranan mereka ada di dalam pembiayaan rumah dan sebagainya, tetapi di dalam pembangunan rumah itu sendiri, ya, kita mengharapkan pihak-pihak swasta juga menyahut, ya, cabaran, ya, pada masa depan bahawa mereka ini selari dengan kerajaan, ya. Jika pihak kerajaan ada merancang 140,000 unit rumah nak dibangunkan, kenapa tidak pihak swasta, ya, juga membantu untuk melakukan lebih, tidak pun 143, mungkin 2 kali ganda lebih banyak rumah yang dibangunkan. Bagaimanapun kerajaan ada, ya, mencadangkan bahawa mungkin swasta, ya, di dalam membangun rumah itu mereka akan buat dan tidak dimaklumkan jelas, ya. Tetapi kerajaan pada 10 hari bulan lepas, ya, ada menyatakan peranan dari swasta, ya, terutamanya untuk membantu di dalam menyegelara perumahan-perumahan kos rendah, ya, yang swasta, ya, dibangunkan dan mencadangkan, ya, 100 juta disediakan di bawah tabung penyertaan Satu Malaysia. Maknanya swasta dalam aspek tentu mereka telah pun membantu, ya, telah dipercadangkan untuk membantu secara terus, ya, di dalam menyediakan perumahan-perumahan, ya, bagi mereka-mereka yang tidak berkemampuan. Baik. Okey, dan anda yang ada sebarang soalan boleh terus hubungi kami di sini 0326927939. Kita bersama dengan Yang Dipertua Gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumi Putra Anak Selangor GIBS, Dr. Muhammad Arif Muhammad Hashim. Kita ada rakan kita Jebat di talian. Jebat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, Doktor. Berapa hidup? Jadi satu macam kat Malaysia ni, kenapa kat Malaysia ni macam dia Yola ada beritahu nak buat rumah kan, untuk yang akan datang ni. So why not kita bagi satu mekanisme, kata contoh dia yang orang nak beli rumah tu, dia cari rumah mana-mana lah. Lepas tu kiranya dari segi pinjaman, permulahan sekali pinjaman. Sebab kalau nak buat tu mungkin dari segi kos dan kualiti memang berbeza lah. Okey, macam mungkin individu berlainan dan minat berlainan. Dia nak rumah macam ni kan. So kalau dari segi harga kos,
dapat dikurangkan macam kerajaan tak perlu nak pening-pening kepala nak cari tempat yang nak create satu, contoh tadi doktor kata nak environment apa semua. Kalau kita wujudkan mekanisme kata, kalau yang jenis pinjaman tadi, contoh pembeli ni minat tempat yang macam ni sebab first kalau benda dah ada, rumah dah terwujud. So kualiti dia orang boleh tengok macam rumah lama macam ni, macam mana dia punya environment, keliling macam mana apa semua. Tu first lah. Yang second kalau macam nak bina lain. Macam saya cakap itulah yang beritahu kata kalau rumah sekarang ni banyak yang pakai cermin kan, berganding dengan batu. Yang kita punya yang itu yang datang kata dari segi design orang sekarang minat cermin. Itu satu masalah. Okey, itu dari segi design lah. Dari segi keselamatan. Kalau kita dapat bezakan dari segi kalau rumah batu dengan yang banyak cermin ni. Kalau sekarang cermin mungkin pencahayaan lah, kata nak jimat elektrik semua kan. Kalau macam pencahayaan. So macam rumah tu kalau sekarang ni jenis banyak cermin, so pencahayaan tu banyak. So dia kata dapat menjimatkan elektrik semua. So dari segi keselamatan, kalau let's say lah orang dari luar pecah masuk, just pecah je serang masuk. Okey, baik. So dari segi terang. So saya harap mekanisme dari segi pinjaman ni saya rasa memudahkan pihak kerajaan dari segi nak kos tu lah semua dan kata mungkin lagi memudahkan semua pihak lah. Orang yang nak beli pun senang hati, puas hati sebab rumah yang dia minat dapat dan dari segi harga pun mungkin dia kata walau itu je lah. Baik. Okey, terima kasih. Doktor, berkaitan dengan pinjaman, mungkin doktor juga boleh beri penjelasan lah kepada pendengar kita kan. Mungkin ada yang berpendapat bahawa bila adanya skim sebegini memudahkan golongan yang sebelum ini membuat pinjaman dengan bank komersial tetapi gagal dan mereka boleh beralih kepada skim yang disediakan ataupun yang dibentangkan dalam Belanjawan 2015 atau bagaimana doktor? Yang kita fahamkan ni dalam bajet 2015 ini ya, cadangan-cadangan rumah-rumah yang dibangunkan oleh WAB Perdana Menteri ialah rumah-rumah yang dibangunkan serentak dan sekaligus ya, di dalam rumah-rumah nyatakan sebanyak 100,000 lebih ya, itu dia. Bagaimanapun yang pinjaman dan sesuai itu pinjaman itu akan diuruskan sekaligus sekali lah. Bagaimanapun kecuali bagi orang kerajaan, saya dapati bahawa dalam cadangan yang dibuat ini ialah mereka telah naikkan sampai 500,000 dan mereka sendiri boleh membuat rumah mengikut keperluan mereka dan loan yang lebih-lebih itu mungkin bridging loan itu boleh mereka lakukan. Tetapi di dalam cadangan mungkin saya mungkin saya terlepas pandang ya, di dalam cadangan bajet yang sudah ada ini ya, mekanisme untuk membantu individu ya untuk meminjam bagi tujuan membuat rumah mengikut desain dan keperluan seperti yang Cik Jebat cakap tadi itu tidak dapat dinyatakan di sini. So mungkin itulah mekanisme yang Cik Jebat cakap tadi itu yang perlu diambil kira ialah bagaimana kita mengambil kira keperluan-keperluan individu yang punya ruang dan tapak tanah yang sesuai ataupun rumah yang sedia ada ya, dan juga untuk menyambung bayaran itu perlu diambil kira supaya mereka ini akan mendapat manfaat ya, juga daripada apa yang dicadangkan pada bajet 2015 ini. Okey, baik. Dan terus juga anda boleh hubungi kami di sini untuk berbincang, untuk melontar kesebarang pandangan dan soalan di talian 0326927939 ataupun terus ke Facebook kami Syariah yang bernama Radio 24. Tapi untuk waktu ini kita terima dulu pemanggil. Kita ada Cik Ahmad di talian. Cik Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini mungkin saya baru buka Radio 24 tapi mungkin pendengar lain dah soalan ini ya. Ini baru-baru ni kan heboh ni kisah yang harga rumah ni makin melonjak, makin tinggi. Jadi kita bagi orang Melayu mungkin tak mampu semua kan. Jadi terpinggir keluar. Yang merisaukan sekarang pembina rumah ni kan dia buat harga aja untuk Bumi Putra aja kasih diskaun kira-kira 10-15% kan. Tapi kita kena bayar lawyers fee lah, kena bayar
macam-macam lah bank loan semua kan kena berapa persen, 80%. Padahal kalau untuk non-bumi, dia tak dapat bumi persennya diskaun, tapi dia tak kena bayar lawyers fee, dia pergi bank, benda ambil 100% loan je atur. Jadi akhirnya the bottom line, harga rumah yang kita dapat diskaun tu lebih mahal daripada yang non-bumi tak ada diskaun. Kalau dibanding harga itu satu. Yang kedua, dahlah harga lebih mahal untuk Bumi Putra. Dan the entry level nak beli rumah, orang Bumi Putra kena ada cash in hand jauh lebih tinggi daripada non-Bumi Putra tau. Jadi macam mana ni persatuan doktor ni ambil tindakan ke buat penyelidikan ni. Jadi akhirnya orang Bumi Putra yang finance pembeli non-Bumi Putra. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Cik Ahmad. Doktor. Terima kasih Encik Ahmad kita kalaulah saya pun tak ada maklumat mengatakan benda ini terjadi tapi kita sebagai persatuan yang menengok usahawan maka usahawan terutamanya yang Bumi Putra ni nampaknya akan tertipu jugalah kalau benda berlaku. So saya akan balik kepada Gabungan Ihtisam Bumi Putra Selangor ni. Saya akan minta mereka yang sesuai untuk meneliti benda ini dan mungkin kita akan memberi pandangan kita di dalam secara profesional perkara ini berlaku, terutama bahawa the issue of Bumi Putra membiayai pembeli-pembeli orang lain kerana adanya berlaku entry level yang tinggi selain daripada banyak potongan-potongan yang dikena yang benda-benda yang dikenakan Bumi Putra tapi tidak dikenakan oleh pihak lain. So kita akan tengok balik ini berlaku sebab saya pun beberapa maklumat dari ini. So dan pasukan saya akan tengoklah semana yang sesuai. Tidak dapat. Jadi adakah diskaun yang diberikan kepada Bumi Putra itu cuma bayangan semata walhal dari segi yuran guamannya perlu dibayar sendiri dan sama juga harganya seperti non-bumi? Okeylah, sale and purchase agreement ni macam-macam yang berlaku di belakang walaupun kerajaan telah menetapkan beberapa syarat tapi apa yang berlaku adalah di belakang. Bagaimanapun saya berfikir bahawa the legal side sebab kita pun banyak juga lawyer dalam kita punya tu, the legal side lazimnya dia orang mengambil kira benda ini dan mereka itu mengikut etika-etika mereka sendiri dan insya-Allah benda ini tidak berlaku tidak berlaku kerana SMP dan pembelian ini ada cara yang telah apa yang boleh diskaun, apa tidak boleh diskaun, berapa peratus yang kerajaan benarkan potongan ini semua jelas dan patutnya ini tidak berlaku Tapi jika ini berlaku maka kita sebagai gabungan ihtisam profesional kita mengambil ini satu benda yang serius dan akan dibangkitkan pada platform-platform yang sesuai pada masa depan jika ada kebenarannya. Baik. Jika itulah yang berlaku mungkin ramai, mengecewakan ramai pembeli Bumi Putra dalam niat ataupun impian untuk memiliki rumah sendiri. Okey. Dan kita seterusnya kita terima pemanggil, ada Cik Suhail di talian. Cik Suhail. Assalamualaikum. Saya Suhail. Okey, dan nak menontarkan pendapat saya. Okey, kebanyakan pemaju ni apabila satu pembangunan besar, dia ada syaratnya untuk sebahagian kawasan untuk perumahan kos atau mampu milik ni lah, perumahan kos rendah atau mampu milik. Tapi strategi pemaju ini kebanyakannya pembangunan pada kawasan itu dia akan tolak pada penghujung fasa yang terakhir. Jadi bila katalah pembangunan satu kawasan itu memakan masa 10 tahun, masa kos rendah itu akan dibuat pada tahun yang ke-10. Jadi kos dia akan meningkat kat situ. Kos rendah sekarang dengan kos rendah 10 tahun akan datang akan berbeza kat situ. Jadi kau boleh perhatikan syarat-syarat yang diperkenakan oleh local authority ni supaya perketatkan lagi. Paksa juga pemaju-pemaju swasta ini untuk membangunkan rumah mampu milik pada fasa pertama atau kedua. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Suhail. Mungkin doktor ada komen balas? Ya. Cik saya terima kasihlah
Betul lah ya. Mungkin itu strategi daripada siapa-siapa nak membangunkan perumahan, mungkin strategi dia kerana rumah pemilik ini kadang dia punya margin dia kecil ya. Maka dia buatlah rumah-rumah yang kos yang margin tinggi, disiapkan dulu dan yang itu diambil balik ya, dibuat pada penghujung hujung ya. Ini menyebabkan holding cost ya. Dan juga cost ya kepada orang-orang yang ingin memiliki rumah mampu milik ini ya. Akan merasa nikmat rumah yang memilih itu pada 10 tahun kemudian. Bagaimanapun Syu dan juga Ihsan, saya mendapati bahawa perancangan daripada bajet 2015 ini ya telah menyebabkan ada banyak jalan-jalan baru dan ruang-ruang baru ya dibangunkan di Lembah Kelang dan sebagainya. Dan rumah-rumah ini tidak lagi tertumpu ke Lembah Kelang saja kerana ada prasarana pengangkutan kereta api dan sebagainya itu ya. Bermakna saya ingat masa saya di Jepun, kawan saya datang tu 50-100 km daripada tempat dia kita belajar tu ya, begitu ya. So kita rasa dengan pendekatan begitu banyak daripada, walaupun kita tidak bincang pasal infrastruktur jalan sebagainya, saya dapati bahawa secara indirect begitu banyak projek-projek infrastruktur yang tertumpu banyak di Lembah Kelang ya. Ini akan menyebabkan sikit decongestion di Lembah Kelang dan jalan-jalan yang dicadangkan daripada melalui Shah Alam, daripada Kajang, Sungai Buloh, dan ini akan buka ruang-ruang baru ya. Dan saya rasa ini akan menyebabkan kawasan-kawasan baru yang akan dibuka dan banyak lagi rumah-rumah mampu bilik dapat dibangunkan di kawasan-kawasan ini ya. Maka konsep rumah mampu bilik ini saya rasa akan dapat kita realisasikan dalam masa yang terdekatnya jika projek-projek ini berjaya, insya-Allah. Tapi doktor, memberi perbandingan dengan negara-negara maju contohnya, kalau kita memperbaiki pun infrastruktur pengangkutan awam contohnya dan pembinaan rumah mampu milik di luar kawasan Lembah Kelang, tapi apabila masyarakat dan juga rakyat Malaysia tidak bersedia ke arah itu seperti negara-negara maju, ia sama sekali akan merencatkan pembangunan dan juga hasrat kerajaan untuk membuat rumah mampu milik di luar Lembah Kelang. Adakah doktor melihat kita cukup bersedia untuk menjadikan pengangkutan awam itu sebagai satu jalan untuk kita menangani masalah kos sara hidup, terutamanya untuk memiliki rumah di Lembah Kelang? Betul Ihsan. Kita boleh decongest Kuala Lumpur dengan perumahan-perumahan ya, dan kita keluar daripada Kuala Lumpur ya untuk membuat rumah-rumah kerana adanya infrastruktur pengangkutan dan juga jalan-jalan yang sesuai ya. Tapi betul dia kena disokong dengan pengangkutan yang terbaik ya, dan juga pengangkutan ya yang dapat mengambil kira the peak hours. Tidak guna kita buat jalan, tapi peak hours perkhidmatan dia sama juga dengan peak hours ya. Dan dengan itu ya, dengan secara sendirinya rakyat-rakyat ya di Lembah Kelang akan dapat akan menukar mindset mereka ya untuk tinggal di luar daripada kawasan Kuala Lumpur, dan mereka akan boleh menerima hakikat bahawa pada masa ini 5 atau 10 tahun ke depan mereka tidak akan tinggal di Kuala Lumpur, tinggal 50 ke 100 km di Kuala Lumpur, dan mereka akan datang ke Kuala Lumpur untuk berkhidmat, kemudian dia akan balik ke rumah dia, seperti juga amalan-amalan negara maju yang telah pun berlaku beberapa tahun yang dahulu. Baik, kita ada pemanggil waktu ini bersama dengan Cik Azmi. Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, silakan Cik Azmi. Okey. Sorry doktor, saya nak tanya satu soalan Okey, ini berkenaan dengan projek perumahan yang dijalankan di mana-mana kawasan, terutama di Shah Alam. Okey, saya rasakan kalau pemaju membuat kawasan rumah, ada belum suatu perumahan itu dirancangkan atau di launch, sudah ada pembeli tegar yang membeli rumah ini terlebih dahulu daripada pembeli yang betul memerlukannya. Dalam arti kata lain, ada orang yang mengambil kesempatan bahawa mengambil keuntungan dengan membeli secara tukar rumah daripada pemaju tersebut. Okey, adakah benda ini kerajaan boleh buat sesuatu bagi mengekang perbuatan ini, terutama bagi mereka yang betul-betul memerlukan rumah daripada orang yang ingin mengambil keuntungan di atas angin? Okey. Baik. Itu saja Cik Azmi. Okey. Baik, terima kasih Cik Azmi. Tapi sebelum kita jawab doktor, kita terima seorang lagi memanggil Cik Wahab di talian. Hai Cik Wahab.
Ya, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, selamat petang semua ya. Saya Encik Wahab Abdullah. Saya kategori golongan pertengahan lah. Jadi peribuk saya tak dapat, pembelian rumah kos rendah pun saya tak dapat. Tapi tak apa, saya redha, tak ada masalah. Soalannya sekarang ni, saya ada dengar ada satu sos mengatakan bahawa ada segolongan orang dapat memiliki rumah mampu milik hingga beberapa biji. Jadi di mana sebenarnya keadilan yang diberikan kepada golongan-golongan yang tak mampu? Kalau benda ni masih berlaku, maksudnya takkan ada orang yang lain yang lebih layaklah untuk dapatkan rumah tu sepatutnya. Jadi ada segolongan, dan saya dengar pun ialah wallahualam sama ada betul atau salah. Jadi ada segolongan manusia jadi yang macam tu. Jadi saya mahu sedikit penerangan lah daripada Tuan macam mana pihak kerajaan membuat pembenterasan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kedua-duanya Encik Azmi dan juga Encik Wahab bercakap berkaitan perkara yang sama, membeli rumah lebih dari satu, membeli secara pukal dan jual kembali. Jadi di mana keadilannya, Doktor? Yalah, Encik Azmi menyatakan satu bagi tujuan keuntungan, nombor dua bagi tujuan pemilikan Encik Wahab, tapi mungkin juga sewa juga keuntungan lah ya. Kita susah nak jawab soalan ini kerana dia merupakan ownership ya, dan juga daripada aspek kelayakan ya, dan juga ketirisan daripada bagaimana rumah-rumah ini dibekalkan kepada mereka. Bagaimanapun pembelian secara pukal ini ya, bagi tujuan sebagai investment ya, memang sudah ada tata cara sekarang di mana pembelian rumah dan kemudian jual dalam masa dekat, teks-teks yang dikenakan kepada mereka itu adalah amat tinggi sekarang ini ya. So mungkin margin dia tidak banyak mana ya, tapi bagaimanapun merupakan investment mereka telah lakukan ya. Tapi bagi rumah yang mereka tidak layak tapi mempunyai ya, beberapa biji rumah membilik ini, satu benda yang perlu diambil kira oleh mereka-mereka yang majukan ya, kerana kita luar bilang kuasa kita yang itu. Bagaimanapun ya, saya akan mengambil maklum perkara ini dan akan membincangkan ya, jika ini berlaku mungkin kita akan beri pandangan-pandangan profesional kita kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab ya, agar perkara ini ya tidak berlakulah di dalam masyarakat ya, kerana merupakan satu perkara yang tidak adil ya kepada mereka yang berhak. Dan kita terima lagi seorang pemanggil. Kita ada Encik Faiz di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan rumah ya, Pak? Okey, tuan, saya ada feedback sikit berkenaan dengan rumah. Saya sebenarnya bekerja di bank. Baru-baru ni saya dan beberapa ahli bank yang lain lah dipanggil ke mesyuarat dengan developer ni, atas alasannya untuk meningkatkan dia punya harga jualan. Sebab asalnya harga jualan dalam asalnya 460 contohlah. Tapi tak silap saya ada guideline daripada kerajaan negeri atau daripada kerajaan pusat, saya pun tak pasti. Guideline yang bagi tahu, okay, you developer, rumah ni you cuba boleh jual 3.5 hingga 400 sahaja. Jadi tujuan kami dipanggil ialah untuk bermesyuarat macam mana caranya untuk naikkan supaya harga tu dapat 460 juga. Jadi saya sebagai individu, saya harap ada pihak yang kontrol, jaga dan perhati benda ni, sebab dia cara yang lain yang dicadangkan ialah letakkan tu sebagai renovation so that price tu boleh naik kepada 460. So saya sebagai individu, saya nakkan harga rumah tu turun. Jadi saya tak naklah berkomplot dengan keadaan yang macam ni. Jadi saya minta perhatian lah, itu sajalah. Okey, terima kasih. baik. Ya. Okey, terima kasih Cik Faiz. Doktor, pihak yang boleh mengawal atau boleh menjaga harga jualan rumah ni? Banyak pihak yang terbabit dalam
penjual rumah ya. Pertama ialah rumah itu satu benda yang downstream activity yang telah terjadi. Maka yang dekat upstream itu ada banyak lagi benda-benda bahan-bahan perumahan ya, dan juga servis-servis yang berkaitan untuk membantu rumah itu terjadi ya, dan juga sumber-sumber yang digunakan ya, termasuk kemanusiaan dan juga the banking system dan sebagainya untuk membantu sebelum rumah itu terjadi. So kawal selia dari perumahan ini ya, mestilah ya, alhamdulillah ya, daripada bajet yang baru ini, bukanlah saya setuju dengan RM500,000 itu sebagai harga benchmark untuk harga rumah. Ada menyatakan harga-harga maksima rumah ya, sebelum dia mampu dimilik dan sebagainya ya, dan dengan secara sendirinya ya, kawalan-kawalan harga yang tinggi itu dapat dipastikan ya. Bagaimanapun ya, semandangkan ada banyak mereka yang terbabit di dalam pembuatan rumah ini, maka kawal seliaan ya mestilah dilakukan oleh kementerian yang terbabit ya, yang untuk membantu penghasil rumah ini ya, agar ianya teratur dan terus memastikan bahawa apabila rumah itu siap, dia dicampurkan semua komponen-komponen itu, rumah itu besok telah mengambil profit margin daripada syarikat, maka dia menjadi rumah yang mampu bilik ya. Kalau kawal selia ini tidak ada, maka dia susah. Sebab itu dalam penulisan saya yang beberapa minggu lepas, saya telah menekankan bahawa mesti ada mekanisme pemantauan daripada harga rumah yang holistik ya, agar harga rumah secara terkawal dan rakyat dapat manfaat daripadanya. Dan kita menyentuh mengenai isu rumah sebenarnya, tapi sebenarnya tadi doktor kita ada meletakkan beberapa skop dan juga perkara lain untuk kita bincangkan. Mungkin waktu berbaki ini sedikitlah doktor mengenai yang doktor juga merupakan pakar perundingan patologi dan ketua Jabatan Patologi yang begitu dekat dalam sektor kesihatan ini. Kita melihat 30 klinik satu Malaysia ditambah menjadikan jumlah keseluruhannya 290 buah di seluruh negara dan membina sebuah klinik kesihatan di Cyberjaya. Dan bagaimana doktor melihat dengan penambahan 30 klinik satu Malaysia dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan dan juga hospital kerajaan ini, adakah ia mampu menepati citarasa ataupun memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat Malaysia secara umumnya? Ya, terima kasih Hasan. Klinik satu Malaysia ya, yang dicadangkan sebanyak 30 biji ya, 30 buah yang akan dibangunkan ya. Dia dengan taburan yang bagus ya, dia secara tidak langsung dia akan membantu dalam penjagaan kesihatan ya, rakyat ya. Kerana kita mesti memastikan bahawa kita rumah kita dan klinik-klinik mestilah tidak terlalu jauh ya. Ada negara yang menetapkan dia tidak jauh, tidak lebih dari 10 km, 5 km pada rumah ya. Kerana klinik kesihatan dia adalah untuk membantu untuk penjagaan asas kita ya, agar kita mendapat keadaan yang paling terbaik ya. Sebab dia tidak menjaga masalah-masalah kompleks ya. Bagaimanapun kita bersyukur bahawa kerajaan sekarang telah committed ya untuk menempatkan bahawa tiap-tiap klinik kesihatan ini ya, klinik kesihatan ini telah mula menempatkan doktor-doktor perubatan ya, agar mereka akan membeli perkhidmatan yang lebih teratur, walaupun dulu hanya jaga oleh medical assistant ya, tapi sekarang dengan perubatan maka dia lebih teratur, memberi diagnosa yang tepat, mungkin membantu di dalam nasihat-nasihat yang lebih tepat ya, dan juga dia akan membantu di dalam pengurusan kesihatan kita, bukan diri sendiri dan keluarga dalam jangka berpanjangan ya, kerana mereka ini boleh melihat kita daripada aspek wellness dan juga daripada aspek illness ya. So maka 30 klinik walaupun jumlahnya kecil ya, tapi dalam long run pada jangka panjang jika tambah lagi ya, maka dia akan dapat membantu kesejahteraan rakyat daripada aspek kesihatan. Dan doktor, sedikit lagi mengenai pelepasan cukai bagi perbelanjaan perubatan penyakit serius seperti kanser, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung daripada RM5,000 kepada RM6,000 bagi meringankan kos rawatan dan perubatan meliputi pasangan dan juga anak. Doktor melihat perkara ini. Ya, dia betul, dulu RM5,000 sekarang dah naik ke RM6,000 sana ya. Dan ya betul kita dapati bahawa kos kesihatan meningkat ya sepanjang masa, dan pada masa ini pun Kementerian Kesihatan pun telah pun akan menerima lebih kurang 25 juta ya, 5 bilion ya tahun ini ya. So peningkatannya ini membayangkan bahawa perkhidmatan cost of care ya meningkat ya.
So juga maka itu dalam kita menjaga penyakit-penyakit kronik seperti chronic renal failure yang memerlukan dialisis dan juga penyakit-penyakit kanser yang perlu banyak rehabilitasi kerana pemulihan selepas kita sakit dan sebagainya. Ini menyebabkan kos-kos yang tinggi ya, dan secara tidak langsung mereka ini perlulah ya dikurangkan beban mereka dengan mengurangkan cukai ada punya relief yang lebih tinggi. Bagaimanapun saya tidak mengatakan bahawa menaikkan daripada 6,000 ke 5,000 cukup kerana dia bergantung kepada jenis penyakit. Ada penyakit di mana kos dia amat tinggi dan dengan relief 6,000 mungkin tidak mencukupi. Bagaimanapun kita bersyukur bahawa kerajaan telah prihatin dan mengambil kira bahawa telah pun menaikkan pelepasan itu bagi mulai tahun 2015. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Arif Muhammad Hashim yang merupakan yang di-Pertua Gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumi Putera Anak Selangor, yang juga merupakan pakar perunding kanan patologi dan Ketua Jabatan Patologi Hospital Kuala Lumpur, kerana sedia bersama dengan bernama Radio 24 untuk program Dalam Radar. Kita tak punya cukup waktu, Doktor, untuk waktu ini. Apapun kita akan cuba lanjutkan nanti sekiranya ada waktu lagi bersama dengan Doktor. Sekian dulu untuk program Dalam Radar. Saya Ehsan Yahya. Dan saya Syuhada Armawan.